Selamat pagi kelas, kita akan sambung belajar daripada pembelajaran minggu sebelum ini. Pada minggu lepas kita telah belajar tentang sistem saraf manusia. Okey, hari ini cuba akan imbas kembali apa yang kita telah belajar tentang sistem saraf manusia. Ini adalah bahagian kedua bagi sistem saraf manusia. Okey, apakah itu sistem saraf manusia? Sistem saraf manusia adalah sistem kawalan dan komunikasi penting dalam badan, mengawal dan menyeraskan fungsi organ dalam badan. Ia mengekalkan keseimbangan persekitaran dalam badan melalui suatu proses. Okay. Sistem saraf manusia ini terdiri daripada dua, iaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Bagi sistem saraf pusat pula dibahagi kepada dua lagi, iaitu otak dan saraf tunjang. Manakala bagi sistem saraf periferi pula dibahagi kepada saraf kranium dan saraf spina. Okey, mari kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, hari itu kita berhenti dekat sini. Apakah itu? Fungsi sistem saraf manusia. Kita sedia maklum bahawa sistem saraf manusia ia mengawal dan mengkoordinasikan organ dan bahagian badan. Okey. Okey. Jadi kita tengok satu persatu fungsi bagi sistem saraf manusia. Yang pertama, sistem saraf manusia ini dia mengesan rangsangan. Okey, rangsangan ini datang daripada persekitaran. Okey, fungsi yang kedua, dia menghantar maklumat dalam bentuk impuls. Okey, fungsi yang ketiga, sistem saraf dia akan mentasik impuls. Tu apakah jenis impuls? Okey, yang dia terima, dan yang keempat dia akan menghasilkan gerak balas yang sesuai. Contoh apa yang awak nampak pada gambar ini ialah di mana seorang budak perempuan menangkap bola. Rangsangan di kat sini adalah bola. Okay, kita teruskan lagi. Contoh aktiviti harian yang melibatkan pengesanan, rangsangan dan penghasilan gerak balas terhadap rangsangan yang dikesan. Okay, contoh yang kita beri adalah mengutip sampah, bersin dan melayari internet. Itu adalah contoh harian yang melibatkan pengesanan rangsangan dan gerak balas sesuai. Contoh yang kat gambar ni, kita nampak sekumpulan budak sedang bermain. Rangsangan kita adalah bola. Rangsangan persekitaran kita adalah bola. Okey, gerak balas yang kita akan buat, kita akan sepak bola itu ikut kesesuaian, mengikut tafsiran otak. Contoh dia membaca buku. Rangsangan kita adalah membaca ayat buku itu. Kemudian kita akan tahu apa benda yang kita baca, buku apakah jenis buku yang kita baca. Seterusnya kita akan belajar tentang gerak balas badan manusia terhadap rangsangan boleh dibahagi kepada tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Kita akan belajar. Okey kelas, sekarang kita tengok kepada gerak balas badan manusia terhadap rangsangan tindakan terkawal. Okey, ini merupakan contoh-contoh gerak balas badan manusia terhadap rangsangan tindakan terkawal. Okey, contohnya adalah menulis, membaca, makan, menyanyi dan bercakap, bersenam, berjalan, berlari. Ini merupakan contoh-contoh tindakan terkawal. Apakah itu tindakan terkawal? Iaitu tindakan yang disedari atau mengikut kehendak seseorang. Kita tahu kita telah melakukannya. Ia juga dikawal oleh otak. Okey. Bagi gerak balas badan manusia terhadap rangsangan yang kedua, iaitu tindakan luar kawal. Apakah itu tindakan luar kawal? Tindakan yang berlaku secara serta-merta tanpa disedari atau dipikirkan terlebih dahulu. Maksudnya dia berlaku tanpa kita sedari kita telah bernafas. Contohnya, tanpa kita sedari kita telah menarik tangan apabila kita terkena benda panas. Itu maksudnya ya. Okey, tindakan luar kawal ini ada dua. Okey, yang pertama yang melibatkan medulla oblongata. Yang pertama contoh dia denyutan jantung. Denyutan jantung ni adalah sepanjang proses hidup kita. Pernafasan juga, remesan air liur juga dan peristesis. Apakah itu peristesis? Itu pengecutan dan pengendoran otot saluran pernafasan. Okey, itu maksud dia ya.
Okey, tindakan luar kawal yang kedua ialah tindakan yang melibatkan saraf tunjang, iaitu ataupun tindakan refleks. Kenapa kita panggil dia tindakan refleks? Dia berlaku secara tiba-tiba, di mana kita menarik tangan apabila tersentuh benda panas, menarik kaki apabila terpijak benda tajam, bersin apabila habuk masuk ke dalam hidung. Ini adalah gerak balas badan manusia terhadap rangsangan yang kedua. Yang kita belajar tadi itu adalah tindakan terkawar. Okay? Dan yang ini adalah tindakan luar kawar. Okey, bagi aliran impuls dalam tindakan terkawal dan luar kawal. Okey, pertama sekali mesti ada rangsangan. Rangsangan kita di sini adalah bunyi deringan telefon. Bunyi deringan telefon ini, dia akan didengari oleh telinga. Disalurkan ke dalam cuping telinga, iaitu sejenis efektor, iaitu organ dari reseptor di dalam telinga manusia. Kemudian dia akan menghasilkan impuls saraf. Impuls saraf akan dihantar ke saraf deria dan impuls saraf itu dihantar oleh saraf deria ke sistem saraf pusat di otak. Sistem saraf pusat di otak akan mentafsir dan membaca maklumat yang telah dihantar, dan otak akan memberi arahan seterusnya dalam bentuk impuls saraf ke saraf motor. Saraf motor pun menghantar impuls saraf ke efektor. Terdapat dua jenis efektor, yang satu iaitu otot dan satu lagi kelenjar. Okey. Kalau kita nampak sini, arahan yang diterima apabila kita mendengar bunyi deringan telefon, gerak balas kita menyentuh skrin telefon tersebut. Seterusnya kita tengok perbezaan antara tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Okey, kita tengok kepada tindakan terkawal dahulu. Mula-mula mesti ada rangsangan, seterusnya rangsangan, dan maklumat ini akan diterima oleh efektor. Efektor akan merangsang reseptor untuk menghasilkan impuls. Kemudian sistem saraf pusat itu otak akan mentafsir. Otak akan bagi arahan, tafsir dan hantar impuls saraf itu ke efektor, iaitu sistem saraf periferi, dan akhirnya kita menghasilkan gerak balas. Kalau tindakan luar kawal, tindakan terkawal contohnya membaca, menulis, makan, membaca buku. Ini adalah contoh dia. Kalau tindakan luar kawal, bermula daripada rangsangan, seterusnya kepada efektor saraf tunjang, dan efektor ada otot, dan hasilnya gerak balas. Contoh tindakan luar kawal ada dua tadi kan. Yang pertama melibatkan medola oblongata, yang kedua tindakan refleks. Kita tengok seterusnya. Kelas kita tengok contoh tindakan terkawal. Bagaimanakah aliran impuls yang berlaku dalam tindakan terkawal? Mula-mula mesti ada rangsangan. Rangsangan dikesan oleh efektor di sel reseptor di mata, menghantar impuls melalui saraf optik ke otak.
Okey, kemudian otak memproses impuls dan melihat pensel. Okey, otak menghantar impuls ke efektor iaitu otot untuk memberitahu bahagian badan untuk bergerak balas. Bahagian badan tersebut iaitu otot tangan menerima impuls dan tangan bergerak untuk mengambil pensel tersebut. Ini adalah contoh tindakan yang terkawal. Okey, kita tengok kepada contoh tindakan luar terkawal iaitu tindakan refleks. Okey. Okey, bagaimanakah tindakan refleks ini berlaku? Okey, kita mula-mula mesti ada rangsangan dari luar. Contoh dekat sini objek panas daripada sebatang lilin. Okey, telah dikesan efektor di sel reseptor sakit di kulit dan seterusnya menghantar impuls melalui saraf deria ke saraf tunjang. Okey. Apa yang berlaku kat saraf tunjang menghantar impuls melalui saraf motor ke otot iaitu ke efektor. Selanjutnya otot tangan menerima impuls dan tangan bergerak menjauhi. Okey, mengapa kita panggil tindakan luar kawal juga merupakan tindak refleks? Sebab tindakan luar kawal ini adalah pantas. Okey, kerana laluan impuls pendek. Okey, contoh ini awak boleh nampak dia di mana objek panas dikesan oleh efektor dan seterusnya dihantar ke saraf tunjang tanpa melibatkan sistem saraf pusat iaitu otak dan gerak balas pun dihasilkan di mana tangan akan menjauhi daripada benda panas. Okey. Okey, kepentingan tindakan refleks ini penting menghindari daripada kecederaan yang serius semasa kecemasan. Itu adalah kenapa pentingnya tindakan refleks atau tindakan luar kawal. Okey. Okey, kita tengok contoh jika ada soalan yang bertanya tentang tindakan luar kawal yang melibatkan penglihatan, yang melibatkan perubahan saiz pupil mata terhadap keamatan cahaya. Keamatan cahaya ini bercakap tentang cahaya yang terang dan cahaya yang malap. Keamatan cahaya tinggi, jadi dia sangat terang. Keamatan cahaya rendah, dia sangat malap. Apa yang berlaku pada pupil anak mata kita? Pupil anak mata mengecil kalau cahaya terang. Awak tengok pupil anak mata lebih kurang 2 hingga 3 mm. Dan otot redia mengendul dan ini membolehkan cahaya kurang masuk. Kalau keamatan cahaya rendah itu malam, pupil anak mata membesar sehingga 7 mm. Di mana otot redia mengecut, ini membenarkan lebih banyak cahaya masuk. Kalau ternampak kedua-duanya, pupil mata manusia berbentuk bulatan. Jika ada soalan bertanya, bagaimanakah bentuk pupil mata manusia? Pupil mata manusia berbentuk bulatan. Bagi bentuk pupil mata pada hewan, menurut saintis, bentuk pupil mata memberi gambaran di mana kedudukan hewan dalam rantaian makanan. Kalau bentuk pupil mata mendatar, itu menunjukkan hewan itu adalah sejenis herbivore, iaitu mangsa. Contoh nampak ni, pupil mata bagi kambing. Pupil mata yang mendatar ini, kelebihan dia mempunyai pandangan panorama yang luas, sentiasa berjaga-jaga daripada ancaman pemangsa. Manakala pupil mata celahan menegak. Celahan menegak itu merujuk kepada hewan herbivore kecil, rendah. Ia adalah sejenis pemangsa. Pemangsa ini dia makan mangsa. Kelebihan dia pupil mata celahan menegak boleh menganggar jarak mangsa. Boleh menganggar jarak menekam. Di mana dia mau menekam mangsa dia. Dia boleh anggarkan bagaimana jarak dia boleh membunuh mangsa dia. Itu yang dimaksudkan dengan boleh menganggar jarak menekam. Seterusnya, sepatutnya murid boleh mewajarkan kepentingan rangkaian sistem saraf dalam kehidupan.
Kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan seharian. Penting untuk mengawal dan mengkoordinasikan bahagian badan supaya dapat menjalankan proses dalam badan seperti pernafasan dan aktiviti harian seperti pergerakan badan. Pergerakan badan ini kita berlari, merangkak, duduk, berjalan. Itu merupakan pergerakan badan. Apa yang berlaku kepada sistem saraf yang terjejas? Sistem saraf yang terjejas boleh menyebabkan lumpuh sementara. Lumpuh sementara ni maksudnya boleh sembuh. Dan lumpuh separuh maksudnya seseorang yang menghadapi masalah untuk menggerakkan kaki atau tangan. Maksudnya ada separuh saja. Atau lumpuh keseluruhan. Keseluruhan memang tak boleh bergerak langsung. Perlukan bantuan daripada orang lain ataupun peralatan. Kalau kes yang serius, seseorang terpaksa bergantung pada mesin untuk melakukan proses fisiologi seperti pernafasan atau denyutan jantung. Perhatikan gambar rajah tentang masalah bagi sistem saraf yang terjejas. Contohnya pesakit yang lumpuh. Dia perlu bergerak menggunakan dengan bantuan orang lain dan kerusi roda. Kalau masalah serius, awak nampak pesakit ini bergantung kepada mesin iaitu ventilator untuk bernafas. Oleh itu, kita hendaklah bersyukur dikurniakan Tuhan sistem saraf yang baik. Hendaklah kita memelihara sistem saraf kita, elakkan kemalangan. Terusnya, cikgu telah menyediakan satu link untuk awak membuat latihan pengayaan. Ini wajib untuk pentadbiran bilik rajah. Awak klik link ini, awak jawablah soalan yang telah disediakan. Jadi itu saja untuk hari ini.